أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah masih mengurniakan kepada kita kesempatan untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih ada dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin, terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun menjadi kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita beribadah, melaksanakan apa yang telah pun diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan ada di antara amal-amal ataupun kebaikan-kebaikan ataupun apa yang kita namakan sebagai ibadah itu akan diterima sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhirat kelak insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung kembali persoalan ataupun peringatan-peringatan yang disebut ataupun yang dibukukan, yang dikumpulkan oleh pengarang kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, di mana kita masih lagi membincangkan ataupun berkongsi pandangan ataupun penjelasan ataupun peringatan yang terdapat dalam pengajaran yang ke-27. Bila mana di antara pengajaran yang ke-27 ini berbunyi qala musannifur rahimahullahu ta'ala, dan khaliskan, yakni ikhlaskan olehmu akan ilmumu, dan bahawasanya yang menerima itu amat melihat, maka segala keinginanmu itu di dalam syurga jua dan kemenanganmu itu di dalam akhirat jua, dan pada hadapanmu itu beberapa bidadari yang indah-indah. Ini di antara peringatan yang disebut oleh pengarang kitab ini dalam pengajaran yang ke-20. Setelah mana sebelum daripada ini telah pun kita kongsikan beberapa peringatan dalam pengajaran yang sama berkaitan dengan persoalan peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan ibadah, yang mana ibadah tadi mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita mendapat apa juga perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan peringatan kepada kita agar kita memperkukuhkan ataupun memelihara iman yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berhadapan dengan bermacam-macam keadaan ataupun suasana-suasana yang berbagai rupa dan juga bentuk. Begitu juga kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan sentiasa dapat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan diri daripada dosa-dosa yang mana memang kita tak dapat lari daripada melakukan dosa, sama ada yang bersifat sengaja ataupun tak sengaja, tersilap ataupun tidak dan seumpamanya. Dan di antara pengajaran yang kita nak kongsikan pada malam ini tentang apa yang Allah sebut sebagai dan ikhlaskan olehmu akan ilmumu. Kenapa perkara ini disuruh? Kerana bahawasanya kata Allah Subhanahu wa taala, yang menerima itu amat melihat. Yang nak terima apa yang kita buat ini, zat yang maha mengetahui, zat yang maha melihat. Lalu yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini di dalam apa yang disebut sebagai dan ikhlaskan olehmu akan ilmumu, maksudnya ialah amalan. Ilmu situ berpunca ataupun bermaksud amalan. Kenapa? Kerana Allah amat menerima, Allah mana kata amat melihat amalan-amalan yang kita lakukan. Dan amal tadilah boleh menjadi penyebab sebagaimana yang telah pun kita sebutkan dalam pengajaran yang lepas, tentang persoalan sama ada orang tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam syurga dan mendapat kemenangan di akhirat. Jadi Allah peringatkan kepada kita tentang persoalan yang disebut sebagai kena kita berusaha mengikhlaskan amalan. Cuma disebut dalam kitab ini yang Allah sebut tadi, dan khaliskan ataupun ikhlaskan olehmu akan ilmumu,
maka di situ ada sebenarnya kaitan ilmu dan juga amal. Ya, kerana dua benda ni dia tak boleh kita lari ataupun dia tak boleh kita pisahkan ataupun kita maknanya larikan. Persoalan ilmu dan juga amalan. Maka yang ni yang kita nak kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan kita memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan yang disebut dalam pengajaran yang ke-20. Dan kita akan melihat nanti persoalan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai persoalan amal-amal yang soleh. Ketika mana memahami persoalan ilmu dan amal tadi dan juga kita dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan amal yang soleh, maka mudah-mudahan kita dapat berusaha dan berikhtiar untuk memperolehi perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kalau kita melihat apa yang disebut oleh para ulama di dalam persoalan yang berkaitan dengan ilmu ini, maka diumpamakan oleh para ulama orang yang berilmu itu di tengah-tengah umat manusia seperti mana seseorang di antara sekumpulan manusia yang berada di tengah-tengah kegelapan. Kenapa dikaitkan ilmu dengan amal? Kenapa disekalikan ilmu dengan amal? Maka kerana ilmu tadi ada kedudukan yang tertentu, ada kedudukan yang istimewa, ada kedudukan yang tersendiri. Ketika mana ulama mengumpamakan orang yang berilmu tadi, kalau sekiranya kita nisbahkan kepada sekumpulan manusia, maka orang yang berilmu ini disebut sebagai mereka yang berada di tengah-tengah kelompok manusia yang ketika itu berada di dalam kegelapan. Bila mana seorang yang berilmu tadi diibaratkan sebagai seorang yang memegang sebuah lampu ataupun obor di tangannya untuk menerangi jalan bagi manusia-manusia yang lain. Itu di antara apa yang disebut sebagai persoalan ilmu tadi. Dalam keadaan satu daripada persoalan ataupun satu daripada perkara yang dapat memberikan manfaat kepada bukan saja kadang-kadang kepada orang yang berilmu, malahan kepada orang-orang yang lain. Seumpama ibarat tadilah, kalau sekiranya dalam sekumpulan manusia ramai tadi yang duduk dalam kegelapan, maka ada di antara mereka tadi, seorang di antara mereka tadi yang mempunyai alat, yang mempunyai lampu ataupun obor di tangannya yang boleh digunakan untuk menerangi jalan, maka mudah-mudahan mereka akan selamat daripada bahaya, mampu terhindar daripada onak dan duri, serta dapat berjalan di atas jalan yang aman lagi lurus. Maka itu yang diibaratkan oleh para ulama sebagai ilmu tadi. Suatu petunjuk, suatu mana kata perkara yang mudah-mudahan memimpin manusia ke arah mendapat kebaikan dan juga perkara-perkara yang baik. Maka tujuan daripada ilmu itu adalah untuk diamalkan. Jadi bila mana ilmu tadi mempunyai kedudukan yang tinggi, maka ketika itulah Allah kata tadi, khaliskan ilmu tadi. Maksudnya bila mana kata kita berilmu, maka menjadi kewajipan tadi untuk diamalkan. Jadi bila ilmu tadi kita dapat, maka daripada amalan yang kita amalkan tadi, maka disitulah apa yang Allah suruh kita ikhlaskan diri. Jadi ilmu itu dicari dan didapatkan, kemudian diamalkan dalam rangka merealisasikan penghambaan diri serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita boleh mana kata melaksanakan tuntutan Allah, sebelum boleh kita melaksanakan tuntutan ataupun kewajipan yang Allah wajibkan ke atas diri kita untuk beribadah, untuk untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena dulu mencari apa yang disebut sebagai ilmu. Maka dengan kita mencari ilmu tadi dan kita memahami apa yang perlu kita buat, maka perbuatan itulah yang kita lakukan untuk menzahirkan kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kata para ulama, hendaknya ilmu didahulukan sebelum segala bentuk amalan dilakukan,
sehinggalah amal ibadah, ketaatan mahupun pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di atas hujjah ataupun ilmu yang bermanfaat serta amal baik yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa satu segala benda pun sebelum kita buat, maka kena ada ilmu berkaitan dengan persoalan yang tersebut. Terutama kalau dia menyentuh persoalan yang kita sebut sebagai ibadah. Persoalan-persoalan yang Allah tuntut untuk kita buat. Perkara-perkara yang Allah wajibkan untuk kita lakukan. Kenapa? Kerana di antara fitrah sifat kejadian kita, kita hendakkan sesuatu kebaikan daripada apa yang kita lakukan. Kita hendak sesuatu hasil daripada apa yang kita usahakan. Dan hasil tadi tidak akan datang. Kebaikan tadi tak akan menjelma bila mana kalau kita melakukan amalan tidak berdasarkan kepada ilmu. Tidak berpaksikan kepada sesuatu yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, bila mana nanti kita akan membincangkan tentang persoalan yang disebut sebagai persoalan amal yang soleh, ya. Yang Allah sebut tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Mengaitkan amal dengan perkataan yang disebut sebagai soleh. Amal yang mana kata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada orang yang melakukan amalan yang tersebut. Jadi persoalan yang paling utama yang perlu diambil kira sebelum kita melakukan apa juga perkara yang kita namakan sebagai ibadah, ketaatan ataupun untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti diasaskan di atas ilmu yang berkaitan dengan amalan tadi. Daripada sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar perkara. Kerana kesemua perkara tadi akan memberikan manfaat jika sekiranya permulaan perkara tadi disempurnakan dengan sebaik mungkin. Sebuah binaan atau pembangunan yang boleh diduduki ataupun boleh didiami akan memberikan manfaat kepada mana kata orang kalau sekiranya tapak ataupun asas rumah tadi cukup kuat. Dalam keadaan orang yakin nak duduk. Dalam keadaan mana kata dia tak runtuh dan seumpamanya. Sesuatu cerita ataupun periwayatan boleh dipegang ataupun boleh diamalkan ketika mana sumber ataupun asasnya diyakini. Kalau sekiranya mana kata kita yakin tentang cerita tadi, maka ketika itu cerita tadi boleh kita yakini kebenaran dia. Tapi kalau sekiranya sumbernya pun tak berapa nak boleh kita terima, maka dia jadi dalam bentuk yang agak berbeza ataupun yang lain. Jadi ketika itulah dikaitkan dalam persoalan yang berkaitan dengan ilmu dan amalan ini yang Allah sebut ataupun yang dinyatakan dalam pengajaran yang ke-20, bila mana ada di antara peringatan yang diberikan oleh Allah supaya kita mengikhlaskan ilmu. Maksudnya mengikhlaskan amalan, di mana amalan tadi mesti berasaskan kepada ilmu terlebih dahulu. Ketika itu dalam membincangkan persoalan hubungan amal dengan ilmu, maka kata para ulama, hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua keadaan. Ada dua perkara yang kita kena ambil kira dalam persoalan hubungan amal dengan ilmu ni. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing kepada amal perbuatan. Kerana itu kena didulukan ilmu tu. Ilmu tadi kena dulu. Kenapa? Kerana ilmu itu diibaratkan sebagai pemimpin dan pembimbing segala amal perbuatan. Kerana amal yang lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu, maka dalam semua aspek kegiatan manusia, maka mestilah disertai dengan ilmu, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang bermaksud barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib dia memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki kedua-duanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Man arada dunya
fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada bihima ma'an fa'alaihi bil ilmi atau kama qala. Maka Nabi memperingatkan tentang persoalan yang tersebut, kaitan ilmu dengan apa juga yang menjadi keperluan dan juga hajat manusia dalam kehidupan. Kita nak buat satu benda dekat dunia ni, maka yang diambil kira ialah ilmu. Kerana sesuatu tugas dan juga urusan tidak akan diberikan kepada kita kalau kita tidak ada ilmu tentang urusan ataupun tugas itu. Seorang doktor misal kata diberikan tugas untuk mana kata merawat pesakit, kalau sekiranya dia ada ilmu berkaitan dengan perkara tu. Jadi kalau dia tidak ada mana kata ilmu dalam soal ataupun dalam bidang perubatan, maka dia tak boleh jadi seorang doktor. Seorang mana kata arkitek begitu juga, seorang jurutera begitu juga, apapun yang nak dilakukan oleh manusia ni tadi, yang Nabi sebut tadi, waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi waman arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Maka apa juga urusan yang kita nak buat, apa juga tugas dan juga pekerjaan yang kita nak lakukan, maka di sana akan ada dulu persoalan yang diambil kira, yang disebut sebagai persoalan ilmu dulu. Maka kita kena cari dulu. Kita kena tahu dulu bagaimana cara, bagaimana kaedah, bagaimanakah bentuk ataupun sifat kerja-kerja yang kita nak buat tadi. Maka ketika mana ilmu tadi dah ada, maka datanglah perkara yang kedua, iaitu amal yang dikehendaki seorang, maka mesti dicapai dengan ilmu. Kenapa? Kerana amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Maka sesuatu kerja tadi akan ada nilai dia kalau sekiranya yang buat kerja tadi ada ilmu. Seorang tukang kayu misal kata, dalam keadaan dia ada ilmu pertukangan, maka hasil kerja dia tadi ada nilai-nilai yang tertentu. Seorang pelukis misal kata tak, lukisan dia tadi kadang-kadang dilelong, kadang-kadang dijual dengan mana kata harga jutaan ribu ringgit. Pasal apa? Pasal dia ada ilmu berkaitan dengan seni lukis. Kalau nak kira melukis, semua orang boleh lukis. Kita pun boleh lukis juga. Tapi kalau kita lukis, tentulah lukisan kita tak ada rega. Tak, pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu, main conteng gitu aja. Tak? Dalam keadaan itu yang disebut tadi, dalam keadaan setiap amalan-amalan yang kita buat, maka amal tadi akan ada nilai jika disandarkan kepada ilmu. Ketika ada ilmu dalam sesuatu pekerjaan, maka kerja tadi sempurna. Bila kerja tadi sempurna, maka dia ada ilmu ataupun dia ada nilai-nilai yang tertentu. Dia ada harga-harga yang tersendiri. Dia ada keistimewaan-keistimewaan yang mana kata terhasil daripada persoalan yang disebut sebagai kerja ataupun amal yang dikaitkan dengan persoalan ilmu. Maka begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai ataupun makna jika diiringi dengan amal. Sama juga sebagaimana bila mana kata amalan tadi menjadi sesuatu yang istimewa kalau digabungkan dengan ilmu, maka ilmu juga akan menjadi sesuatu yang bernilai jika sekiranya diiringi dengan amalan. Kerana kalau sekiranya kita ni ilmu aja banyak tapi tak beramal, maka amal kita sia-sia juga. Seumpama yang Allah ibaratkan dalam Quran. Bagaimana ketika mana kata Allah umpamakan orang yang banyak mana kata ilmu ini tapi tak beramal, dengan seekor keldai yang membawa bebanan kitab yang begitu banyak di belakang dia. Dia bawa kitab fiqh, dia bawa kitab tafsir, dia bawa kitab macam-macam dia bawa, tapi satu benda pun dia tak tahu. Dalam keadaan begitulah. Dalam keadaan mana orang yang ada ilmu ni tadi, kalau sekian tak beramal, maka ilmu dia juga tidak ada nilai apa-apa. Ilmu dia juga tidak akan ada memberikan manfaat kepada diri dia.
Lalu kedua-dua perkara tadi sebenarnya sesuatu yang tak dapat kita pisahkan dalam kehidupan seharian kita. Bermakna nak berilmu, nak beramal, kena ada ilmu. Dan bila ada ilmu, kena kita beramal. Maka barulah kedua-dua tadi memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Baik. Kemudian para ulama menambah, ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran memperakui bahawa ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Keimanan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi pendorong untuknya menuntut ilmu, sehingga kedudukan orang yang beriman dan berilmu berada pada kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, yang bermaksud bahawa rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktiviti kehidupan manusia untuk beramal dengan amal yang soleh. Maka kalau kita tengok Quran pun, Allah meletakkan kedudukan orang yang berilmu ni tak sama dengan kedudukan orang yang tidak berilmu. Hal yastawi allazina ya'maluna bil Allah sebut dalam Quran tadi, apakah sama? Hal yastawi allazina ya'lamu mana kata yang mengetahui dengan mana kata mereka yang tidak mengetahui. Ataupun saya satu ayat yang Allah kata yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman dan diberikan ataupun mereka yang mempunyai ilmu dalam beberapa mana kata darjat ataupun dalam beberapa kedudukan. Maka banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang persoalan yang berkaitan dengan perakuan kedudukan orang yang berilmu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tadi akan menjadi pendorong untuk dia menuntut ilmu, sehingga kedudukan dia tadi menjadi satu kedudukan ataupun hingga dia mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dalam keadaan iman tadi mencetuskan rasa takut dia kepada Allah, lalu dengan rasa takut tadi dia beramal, dan sebelum dia beramal dia mencari ilmu agar dia dapat beramal dengan amal-amal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian nampak jelas bahawa keimanan yang didasarkan dengan ilmu akan membuahkan amal yang soleh. Ketika itulah kata para ulama, bila mana iman yang ada diiringi pula dengan ilmu tadi, maka dia akan membuahkan hasil yang dinamakan sebagai amal yang soleh. Maka ketika itulah dalam pengajaran yang kita sebutkan tadi, maka Allah suruh kita mengikhlaskan ilmu. Maksudnya mengikhlaskan amal-amal yang kita buat setelah mana kita memahami persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai tuntutan kita mencari ilmu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam ada dua. Jadi sumber ilmu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini dia berasaskan kepada dua perkara. Pertama, yang dinamakan sebagai wahyu. Sesuatu yang Allah berikan kepada rasul-rasul yang diutuskan, dan rasul tadi mengajar kepada kita tentang apa yang disuruh oleh Allah. Dan yang keduanya, dia bersumberkan kepada akal yang Allah kurniakan kepada kita. Maka itu dua sumber ilmu dalam syariat, yang mana kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Jadi dua-dua perkara ni kita tak boleh nak ceraikan. Kerana apa? Kerana manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan akalnya, tetapi dalam masa yang sama ia tetap terikat dengan wahyu dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibahagi menjadi dua bahagian besar, yakni ilmu yang bersifat abadi, yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak,
dan ilmu yang bersifat perolehan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi ataupun bersandarkan kepada nisbah. Maka bila kita ni mana kata nak berilmu tadi, nak cari ilmu tadi, maka ilmu tadi berpandukan kepada dua asas tadi. Pertama, wahyu dan akal yang Allah kurniakan kepada kita. Mestilah ilmu tadi berdasarkan apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan kepada kita oleh nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, dan disambung tugas nabi dan rasul tadi oleh para ulama. Lalu ketika itu kita mana kata memahami ilmu tadi dengan menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Jadi dua perkara inilah yang merupakan sumber pokok ilmu pengetahuan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, menuntut ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu agama adalah bertujuan untuk mencerdaskan ummah dan mengembangkan agama agar dapat disebarluaskan dan difahami oleh masyarakat. Jadi bila mana kata ilmu tadi bersumberkan kepada wahyu dan akal, maka tuntutan kita mencari ilmu itu ialah untuk apa? Untuk kita mana kata beramal. Untuk kita mana kata mengembangkan ajaran yang telah pun ditentukan oleh Allah supaya ajaran tadi dapat disebarluaskan dan dapat difahami oleh masyarakat. Itu yang disebut sebagai persoalan mana kata hubungan amal dengan ilmu. Jadi daripada persoalan ini dapat difahami kata para ulama, maka terbentuklah 3 bentuk kewajipan dalam soal ilmu pengetahuan bagi seorang mukmin. Jadi bila kita sebut kata kewajipan seorang mukmin tadi mencari ilmu, setiap orang ni dia ada 3 kewajipan ni. Kita kena cek balik ada tak 3 ni. Baik, pertama apa dia? Pertama, menuntut ilmu. Ataupun kita belajar mulai daripada buayan hinggalah kepada liang lahat. Sejak mula kita ni hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal besok, maka kewajipan kita menuntut ilmu. Selagi mana ada kesempatan, selagi mana ada waktu, selagi mana ada ruang. Dia tak kira sama ada kita muda ke ataupun sebaliknya. Selagi mana belum lagi sampai ajal, maka kewajipan yang pertama bagi seorang mukmin ialah dalam soal ilmu pengetahuan, dia kena belajar. Dia kena mencari ilmu tadi untuk apa? Tadilah untuk dia melaksanakan amal-amal kebaikan. Agar mudah-mudahan amalan tadi memberikan manfaat kepada diri dia. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya apa? Yang keduanya setelah mana dia tadi mencari ilmu, maka hendaklah mengamalkan ilmu yang telah pun dipelajarinya. Jadi tuntutan yang kedua, bila mana kata kita ni dah ada ilmu, maka ilmu tadi kenalah kita amalkan. Walaupun mungkin ilmu tadi banyak, tapi dalam keadaan kalau kita tak dapat nak melakukan kesemua sekali, maka kata para ulama, ada pepatah Arab mengatakan, kita kalau kita alih bahasakan sesuatu yang kita tak dapat nak amalkan semua, maka jangan tinggal semua. Sesuatu yang tak dapat nak kita laksanakan semua, maka jangan kita tinggal semua. Buat mana yang kita boleh, amal mana yang kita mampu. Kerana itu di antara kewajipan. Setelah mana kita berilmu, maka kita wajib beramal. Mungkin ada orang kata, kalau dah payah sangat beramal, tak usah cari ilmu. Tak boleh juga pasal itu kewajipan. Serupalah, kalau kita tak cari ilmu pun, kita tetap berada dalam keadaan berdosa kerana tidak melaksanakan perkara yang wajib, perkara yang fardu, kerana tuntutan di atas seorang yang mukmin ialah dalam soal mencari ilmu, dia kena belajar. Dan bila mana kata dia belajar, dia kena amalkan ilmu dia tadi. Dan bagi orang yang Allah berikan kelebihan ilmu yang banyak kepada dia, maka dia pula ada kelebihan yang ataupun ketuntutan yang ketiga, iaitu mengajar kepada orang lain tanpa pilih kasih. Maka kalau kiranya kita ni takat ada ilmu aja dan ilmu kita cukup untuk diri kita aja, maka kita ni tuntutan tu dua ajalah, cari ilmu dan amal.
Tapi kalau sekiranya ilmu yang kita cari tadi Allah beri lebih pada orang lain, hingga kita boleh pula mampu berkongsi ilmu tadi dengan orang lain, maka ketika itu ada tuntutan ataupun kewajipan yang ketiga, iaitu untuk kita mengajar ilmu tadi kepada orang lain tanpa apa yang disebut sebagai pilih kasih. Kena ajar semua, tak boleh pilih-pilih orang. Tak boleh kita pilih-pilih keadaan, tak boleh kita pilih-pilih suasana dan seumpamanya. Maka ini di antara 3 persoalan yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan apa yang disebut sebagai mana kata kewajipan seorang mukmin dalam soal yang berkaitan dengan kewajipan menuntut ilmu. Jadi kewajipan menuntut ilmu fardu ain dalam bidang agama kerana agama merupakan sistem hidup yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Walaupun mana kata ilmu tadi banyak, ada ilmu itu, ilmu ini, maka mana yang perlu diutamakan, maka kata para ulama ialah apa yang disebut sebagai tuntutan ilmu fardu ain ataupun dalam persoalan bidang ilmu agama. Sebab apa? Kerana bagi seorang Muslim, seorang mukmin, kita tak boleh lari daripada diikat dengan hukum hakam dalam soal kesemua sudut kehidupan kita. Semua yang kita buat ni sebenarnya dia tak lari daripada tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun daripada zahirnya kita merasakan beberapa sudut aja kehidupan kita yang berkaitan dengan agama, tapi sebenarnya hakikatnya semua perkara yang kita buat, maka dia ada kaitan dengan hukum hakam. Dia ada kaitan dengan apa yang disebut sebagai persoalan hukum taklif. Persoalan wajib, persoalan haram, persoalan sunat, persoalan makruh, persoalan harus dan seumpamanya. Maka ketika itu, maka dituntut untuk kita mengutamakan ilmu yang disebut sebagai ilmu agama. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan tuntutan serta motivasi agar manusia tadi belajar dan menuntut ilmu itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq pada ayat yang pertama dan hingga ayat yang kelima, yang bermaksud bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang sifatnya sebagai Maha Pencipta, yang mana dia telah mencipta manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita buka surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai kepada ayat yang kelima. Maka dalam perkara tu, maka Allah mengajar kita supaya untuk kita mencari ilmu. Mengajar kita ataupun menyuruh kita untuk kita mencari ilmu agar mudah-mudahan ilmu yang dicari tadi memberikan manfaat dan faedah kepada kehidupan kita. Dan dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan. Bukan saja suruh cari, tapi kena mendalami. Kerana ada perkara-perkara yang mungkin kita tak tahu kalau kita tak terus. Kalau kita hanya belajar, lebih-lebih kurang aja. Kalau kita belajar lebih-lebih mana kata yang ada aja. Tapi mana dalam keadaan itu juga Allah suruh kita supaya mendalami ilmu pengetahuan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke 43 yang bermaksud, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka, dan bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Fas'alil ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, Allah suruh pergi cari. Kalau kita rasa tahu dah tapi agak keliru lagi, Allah suruh kita dalami ilmu tadi supaya mudah-mudahan
ilmu yang ada itu memberikan sesuatu yang baik kepada diri kita. Kenapa? Kerana kita nak beramal. Kerana kita ada tuntutan yang lain. Sebalik tuntutan mencari ilmu, maka Allah suruh kita beramal. Dan amal tadi ada hubungannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita sambung di kesempatan yang lain untuk kita bincang pula tentang hubungan amal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan amalan dengan rahmat Allah? Dan amal yang macam mana yang perlu kita kerjakan supaya kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah mana kita tahu bahawasanya sebelum kita beramal tadi dia kena didulukan dengan persoalan ilmu yang Allah suruh dalam pengajaran yang ke-27 ini, dan ikhlaskan olehmu akan ilmumu. Itu yang Allah suruh. Bermakna kena beramal, kena ikhlaskan amal, kerana amal yang ikhlas ini akan ada kemanfaatannya, akan menjadi penyebab dan juga punca untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita sambung pula persoalan yang berkaitan dengan hubungan amal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Untuk kita faham, untuk kita mengetahui persoalan ini, agar mudah-mudahan di kesempatan yang Allah masih kurniakan kepada kita, maka kesempatan tadi dapat kita pergunakan untuk kita beramal dengan amal-amal yang sebanyak mungkin, agar mudah-mudahan amal-amal tadi menjadi sebab, menjadi punca untuk kita diberikan rahmat, keampunan dan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dulu pertemuan pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى ازواجه وذرياته اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.